ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dengan rahmat, sayang dan cinta dia kepada hamba-hamba dia, dia bagi kita hidup lagi hari ini, dan dia juga sayang kepada orang-orang yang dia telah ambil dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Semoga kita semua tergolong daripada dalam golongan orang-orang yang Allah sayang, Allah redha, dan kita juga redha dengan apa yang Allah jadikan kepada kita. Semoga kita menjadi umat Islam yang baik, yang muhsin, yang qanitin, yang muttaqin, dan segala gelaran-gelaran dan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada golongan-golongan yang Allah sayang dan Allah rahmati. InsyaAllah hari ini kita masuk ke dalam bab selawat kepada Rasulullah SAW, yang mana isu selawat ni sentiasa akan menjadi perbahasan. Kalau tidak banyak, dia akan jadi sikit perbahasan. Akan sentiasa jadi ada rasa confused, ada rasa boleh ke tak boleh ke, macam mana, sebab dunia kita sentiasa berada dalam keadaan ujian. Kita diuji dalam banyak keadaan, kita diuji dalam banyak bentuk, dan kita juga diuji dalam bagaimana cara kita beribadat, yang datang membawa cara-cara dan kaifiat-kaifiat yang tertentu. Itu sebab dalam bab ibadat kita selalu kena ingat bahawa perlu ada dalil, perlu ada sumber rujukan yang muktabar untuk kita lakukan, supaya amal ibadat kita diterima oleh Allah SWT, dengan mencapai salah satu syarat yang utama adalah mengikut apa yang Nabi, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Dah cukup, dah sangat-sangat apa yang Nabi tinggalkan, tak perlu kita tambah dan adjust ataupun buat inovasi ataupun reka cipta yang baru terhadap agama kita pun. Dah pernah dengar hadis yang Nabi kata kullu amalin laisa Allah Akbar, lupa dah. Setiap amalan yang tidak diambil fahuwa raddun, tidak dilandaskan, tidak didasari oleh apa yang datang daripada hadis Nabi Muhammad SAW, maka ianya adalah tertolak. Setiap Allahu Akbar, lupa dah saya hadis tu pun, walaupun pendek, bila nak sebut dia jadi lupa. Allahu Akbar, astaghfirullahalazim. Tak apa, kita masuk terus kepada selawat kepada Rasulullah SAW. Kita masuk kepada selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Hari Jumaat kita disuruh selawat banyak-banyak. Kita disuruh untuk berselawat banyak-banyak. Hari lain pun bukan tidak disuruh untuk selawat, kita tetap juga disuruh untuk berselawat banyak-banyak, tapi hari Jumaat lebih lagi untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okey, hadis yang saya nak sebut tadi itu adalah man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Hadis ini ada disebut juga dalam Al-Arba'in Nawawiyah. Sesiapa yang melakukan perkara yang baharu ataupun mereka-reka cipta di dalam urusan agama yang mana ianya tidak ada asal usul daripada kami, maksudnya tidak datang secara sahih daripada kami, maka amalan itu adalah tertolak. Amalan itu adalah tertolak, ataupun perkara yang dilakukan itu yang ada tambahan, yang ada reka cipta terhadap agama itu, terutama dalam bab ibadat, maka ianya adalah tertolak. Maka
kita kena hati-hati, kita kena betul-betul jaga ketulinan agama. Kalau kita tak jaga ketulinan agama, siapa lagi nak jaga? Kalau kita tahu tokok tambah, maka ketulinan agama pun akan jadi tidak tulen. Siapa yang ada resepi memasak satu jenis masakan secara tradisional, maka dia akan jaga resepi itu secara yang betul dan baik. Tapi kalau ada tambahan ataupun kurang, maka resepi itu tidaklah menjadi satu resepi yang tulen lagi dah. Maka dia akan jadi satu resepi yang dah tokok tambah dan tidak ada ketulinan lagi. Tapi tak apalah, resepi makan dekat mulut rasa sedap, tak ada masalah. Dia tidak melibatkan agama, dia tidak melibatkan kita ini ditanya tentang perkara itu. Tetapi perkara yang berkaitan dengan ibadat, perkara yang berkaitan dengan ibadah, maka kita kena betul-betul jaga, kita kena betul-betul kita kena betul-betul pelihara. Hadis yang tadi tu direwatkan juga dalam Sahih Muslim, boleh rujuk siapa-siapa yang nak rujuk. Hadis yang pendek tetapi membawa makna dan ia menjadi pagar untuk kita menjaga sunnah Nabi, menjaga ketulinan agama. Maka kita juga kena rasa bangga apabila kita sentiasa menjaga sunnah Nabi, kita menjaga ketulinan agama, kita menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, yang menjaga agama Islam daripada dicemari dengan amalan-amalan yang tidak ada dalil yang sahih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada beberapa ijtihad, tetapi kita lihat ijtihad-ijtihad itu adakah ianya berdasarkan dalil ataupun tidak, adakah ijtihad-ijtihad itu muktabar ataupun tidak, insya-Allah. Kita juga kita sekarang ni masuk kepada kitab selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata, qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, maka berselawatlah kamu ke atasnya dan ucapkanlah selamat, ucapkanlah sejahtera, dengan kesejahteraan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapkanlah salam dan penghormatan kepadanya, iaitu ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab ayat 56. Dan hadis-hadis dalam membicarakan tentang kelebihan-kelebihan dan arahan-arahan ataupun anjuran-anjuran, suruhan-suruhan untuk kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni banyak sangat-sangat untuk kita hitung. Banyak, boleh hitung tapi banyak. Jadi dia akan jadi satu kalau kita nak belajar semua riwayat, okeylah. Tapi kita belajar secara fokus tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan kita, maka kita Imam Nawawi memilih beberapa riwayat yang dia rasa wajar untuk diletakkan dalam buku yang menghimpunkan banyak perkara-perkara berkaitan dengan kehidupan kita. Ini sebahagian daripada apa yang kita kena buat, iaitu berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kita himpunkan, kita bawa beberapa sahaja yang berkaitan dengan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gharibul ayah, dalam perkara yang berkaitan dengan selawat ini juga ada kita jumpai, ada kita temui dalil-dalil yang menyebut bahawa kita disuruh untuk berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam waktu yang sama ada juga ayat Al-Quran ataupun ada juga ini kita tengok ayat Quran, ada juga dalil-dalil yang lain menunjukkan bahawa Allah berselawat juga ke atas Nabi, malaikat juga berselawat ke atas Nabi dan juga ke atas manusia yang kita baca tentang doa orang yang buka puasa dekat tempat orang
dengan dekat jamuan, dekat rumah orang dan ataupun dekat mana-mana occasion, kita dah belajar beberapa doa dan terdapat di dalamnya malaikat berselawat. Dan juga itu hampir menjadikan satu perbahasan juga apabila jawapan dah diberi oleh para ulama, tetapi orang-orang yang belum memahami tentang perkara ini, terutama ada juga pernah soalan ini datang daripada orang yang belum lagi Islam. Orang Islam disuruh untuk berselawat ke atas Nabi, tapi Allah sendiri berselawat, malaikat pun berselawat. Jadi apakah huraian dan jawapan para ulama? Dulu saya dah pernah terangkan, hari ini kita terang sekali lagi supaya ia tidak lupa. Kalau tak nak tengok dekat sini, saya highlightkan dekat sini. Okey, wahia minallahi ta'ala ar-rahmah. Kalau selawat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia membawa makna rahmah. Sebab rahmat itu hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang menurunkan rahmat. Okey. Jadi kalau Allah itu berselawat ke atas Nabi, maka Allah menurunkan rahmat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat itu minal malaikah, kalau ianya daripada malaikat, ia membawa makna istighfar, bahawa para malaikat memohon maghfirah ataupun keampunan ke atas orang yang dia selawatkan itu. Kalau ianya datang daripada bashar, daripada manusia, ia membawa makna doa. Ia membawa makna doa. Contohnya bila kita kata Allahumma salli ala Muhammad, kita minta Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memohon dan kita berdoa kepada Allah supaya menurunkan rahmat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah untuk kita memahami perkara ini supaya ia tidak menjadi masalah yang tidak terungkai. Jadi kita orang-orang yang nak buat kerja amalan dan dalam waktu yang sama kita nak buat kerja dakwah, tak kira umur kita berapa, tak kira umur kita berapa, tak kira kita macam mana, kita boleh berdakwah dengan ilmu yang sedikit. Maka hari ini ada ilmu-ilmu yang kita boleh dapat, kita sampaikan dan kita ada senjata untuk kita berdakwah, insya-Allah. Wassalatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan seseorang itu tingkatan ataupun apa dia panggil darjat kehidupan dia itu akan meningkat. Ini sebab ia membuatkan seseorang itu sentiasa berada di dalam zikir. Setiap perkara itu, setiap zikir itu dia meliputi banyak perkara. Selawat pun termasuk dalam zikir juga. Sebab ia melibatkan kita mengingati Allah SWT untuk menurunkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap amalan dan ibadah kita itu, kita harapkan Allah mengangkat martabat kita, Allah mengangkat darjat kita di sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Babus salat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi sebagai mukadimah. Sekarang kita baru masuk kepada riwayat-riwayat yang cuba dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Al-Adhkar ini. Okey, kejap. Puan Marhani, maksud banyak-banyak berselawat hari Jumaat itu tak perlu buat zikir dan wirid lain ke seperti maksurat atau... Okey. Zikir-zikir lain, kalau tengok cara kita lah, contohnya macam ni lah. Kita duduk dekat Malaysia, kita doa macam mana? Kita duduk dekat Malaysia, kita berzikir macam mana? Kita punya fokus macam mana? Tapi bila kita bayar duit mahal-mahal, ataupun bila kita pergi umrah, bila kita pergi haji, tengok macam mana kita berzikir. Tengok macam mana kita buat. Kalau tak ada offer raya, tak ada diskaun 70%, 50%, macam mana kita membeli belah? Tapi kalau ada offer, kalau ada diskaun, kalau ada harga runtuh, apa-apa sajalah maknanya dan konsep dan jenama yang diberi, maka bagaimana kita berbelanja? Begitulah mungkin kita boleh faham bagaimana kita nak banyakkan zikir, kita banyakkan selawat kat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ini sebahagian, macam saya kata tadi, selawat ini sebahagian daripada zikir.
Selawat ini sebahagian daripada zikir. Cuma pada hari Jumaat dibanyakkan lagi selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah juga dengan zikir-zikir yang lain. Hari Jumaat juga kan ada dalil mengatakan satu sa'ah ataupun satu masa yang mana pada ketika itu dimakbulkan doa. Maka doa pula banyak-banyak. Bila tak tahu, maka setiap masa dalam hari Jumaat itu kita doa dan banyak-banyak. Selang-selikan dengan selawat. Maka banyakkan doa, banyakkan selawat, banyakkan doa, banyakkan selawat. Bukan selawat saja yang disuruh buat hari Jumaat, banyak. Doa juga. Baca Quran banyak tak? Bertambah. Selalu kita ada hizib-hizib kita baca setiap hari. Hari Jumaat ada tambahan tak? Ada juga tambahan surah Al-Kahfi. Maka baca Quran, zikir, baca Quran makin bertambah disuruh pada hari Jumaat. Berdoa makin disuruh untuk kita tambah pada hari Jumaat. Selawat ke atas Nabi hari lain kita buat, hari Jumaat lebih lagi kita disuruh untuk tambah. Maka itulah lebih kurang kefahaman yang kita boleh fahami untuk kita bagaimana kita melakukan ibadat pada hari Jumaat. Boleh maksurat ke apa-apa wirid atau wiridul latif ni, saya tak pasti wirid latif ni yang mana satu, wallahu alam. Saya tak nak jawab tentang perkataan itu, tapi secara umumnya begitulah. Kita banyakkan lagi berselawat, doa dan istighfar dan kita memohon, membaca Al-Quran di dalam hari Jumaat. Saya nak tanya, boleh tak kita salam dengan anak tiri tapi ayahnya dah meninggal? Anak tiri tapi ayahnya dah meninggal. Dengan anak tiri ni kita dah kahwin dengan ayahnya kan? Kalau kita dah kahwin dengan ayahnya tidak ada masalah untuk salam, insya-Allah. Itu yang saya fahamlah. Itu yang saya tahu, wallahu alam. Kalau kita dah kahwin dengan ayahnya, maka kita dah jadi sebahagian daripada keluarganya. Insya-Allah. Cuma auratnya bergantung kepada anak tiri itu dengan anak kita, tapi anak tiri dengan kita dah selesai dah sebab kita kahwin dengan ayah dia. Kalau seorang perempuan itu dah kahwin dengan seorang lelaki, maka anak lelaki itu dah tidak ada masalah, dah nak bersalam dengan dia. Cuma kalau kita masa tu ada anak daripada kita, contohnya duda dan janda, maksudnya seorang perempuan yang telah berkahwin dan seorang lelaki dah berkahwin, ada masing-masing ada anak. Hukum di antara anak-anak ni yang kena jaga lebih, insya-Allah. Selawat Jibril, dah banyak kali dah ni. Selawat Jibril, selawat Tafriziyah, selawat Nariyah. Nanti kita tengok apa yang Imam Nawawi kata. Takut kalau saya kata, takut jadi tak comel. Takut jadi tak berapa ni, takut sekali lagi orang kata, bukanlah saya boleh je bagi tahu, tapi tak apa, kita tunggu sikit lagi tengok apa Imam Nawawi kata tentang selawat ini. Ustaz, selawat sambil buat kerja boleh, tak ada masalah. Cumanya pastikan kita faham lah. Kita sedang berselawat, kadang-kadang kita sambil buat kerja, kena tengok juga kerja yang macam mana. Tengok kerja macam mana. Kerja tu kalau ia melibatkan calculation, kiraan duit dan sebagainya kan. Kalau kita buat benda lain, walaupun selawat, dia mengganggu ataupun membuatkan kerja kita tu jadi tersilap dan melibatkan hak orang lain, maka tinggalkan dulu selawat. Sebab itu wajib kita jaga kerja kita. Kita dapat gaji, kita buat kerja melibatkan hak orang dan sebagainya, maka selawat yang hukumnya sunat ni kita letak dulu sekejap. Pastikan ada masa senggang-senggang 1 minit, 2 minit, 3 minit kita bersandar di kursi, masa tu kita selawat. Kalau kita buat kerja, contohnya buat kerja apa? Kerja kontrak contohnya kan, kerja buat rumah contohnya, ayah saya kerja kampung contohnya, menoreh getah contohnya, menangkap ikan, sambil-sambil tebar jala, sambil-sambil menoreh getah, selawat tak ada masalah. Sebab kalau selawat pun dia takkanlah letak pisau getah tu, pisau toreh tu dekat atas tanah. Dia masih lagi dekat pokok kan. Orang membanting padi dan sebagainya, menyucuk padi. Tengok keadaan. Jadi jawapan boleh tak selawat sambil buat kerja ni, kena tengok bagaimana. Kalau kita masak suri rumah sepenuh masa yang memang 24 jam kerja, lebih teruk lagi kerja daripada orang yang bekerja dekat pejabat. Satu kerjaan yang murni, insya-Allah. Kerja suri rumah sambil-sambil dia buat kerja menyapu sampah ke apa ke, kita dah bincang dulu dekat mana yang ditegah untuk kita berzikir dan selawat, dekat dalam tandas sebagainya. Selain daripada itu, buatlah selagi mana ia tidak mengganggu hak orang-orang yang berkaitan dengan kerja kita. Kalau kerja dekat pejabat,
Kalau kerja yang perlu penelitian, contohnya cikgu nak marking markah budak-budak kan, nak tengok jawapan, kalau objektif tu mungkinlah tak ada masalah sangat, tik nampak je tu seketul bulat-bulat. Tapi kalau jawapan-jawapan yang esei subjektif sambil-sambil kita duk berselawat, sambil-sambil kita duk marking, takut tersilap. Wallahualam, takut tersilap. Kalau tersilap dia melibatkan hak orang lain, maka kita letak dulu dekat tepi selawat tu. Dan kerja-kerja yang macam ni perlu, macam saya kata, ada waktu-waktu senggang yang kita kena berzikir. Itu sebab orang Islam dia kena ada waktu-waktu dia berzikir. Itu tarikat-tarikat tasawuf dia ada majlis-majlis tawajuh dan sebagainya, berzikir, ada halaqah zikir. Tidak ada masalah selagi mana ia meraihkan ada adab berzikir dan berdoa. Selawat sama-sama Pak Aisyah. Selawat itu nak baca yang panjang je ke yang pendek boleh juga? Boleh, tidak ada masalah. Ada selawat Allahumma salli ala Muhammad pun dipersetujui, itu adalah paling pendek lah, kita boleh guna, tidak ada masalah. Yang panjang nanti kita tengok. Kita pun dah pernah baca dan kita dah pernah lalu dah kan, ya, kita jumpa selawat-selawat dan beberapa lafaz-lafaz ataupun sirah-sirah selawat yang kita dah tengok dan dia sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada masalah. Okey, bila dah sebut tentang tak apa, nanti kita masuk kepada apa yang Imam An-Nawawi rahimahullah sebut tentang kaedah-kaedah berselawat dan sebagainya. Jadi itulah lebih kurang boleh selawat kalau tengok keadaan kerjanya macam mana. Okey. Lepas tu kita tengok apa yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Rawaina fi sahih Muslim, nombor 339. Rawaina fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10 atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah dengan hadis ini dari Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat ke atas aku dengan satu selawat, dengan satu kali selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya sebanyak berapa kali? Sebanyak 10 kali. Kalau kita selawat ke atas Nabi sekali dengan kaedah kita sebagai hamba Allah SWT berselawat ke atas Nabi, satu perkara dah. Berbeza kan dengan Allah berselawat ke atas kita sekali. Dia pencipta, dia maha mencipta. Maka dari situ pun kita tak boleh nak banding dah sebenarnya. Memang berbeza. Memang berbeza. Manusia berselawat, manusia penuh dengan dosa. Penuh dengan segala sifat kekurangan, penuh dengan sifat keburukan, manusia yang tidak sempurna, dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada apa-apa atas muka bumi ni yang kita punya, tidak ada. Kita berselawat ke atas Nabi dinilai dan dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana keadaan dia? Berbanding dengan satu selawat datang daripada Ya Allah yang maha mencipta, yang maha agung, yang maha kuat, yang menciptakan kita, menjaga kita, mentadbir alam ini seluruhnya. Itu satu. Kalau Allah selawat satu saja pun dia dah berbeza dah. Apatah lagi Nabi kata apa? Allah berselawat banyak mana? Allah berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Maka jangan dikira sahaja dari segi kuantiti, tetapi dikira juga dari segi jenis ataupun rahmat ataupun orang kata apa, kualiti selawat daripada Allah kepada manusia, kepada hambanya. Tengok bagaimana Allah tu Rahman, Allah itu Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Allah bagi kita banyak sangat-sangat pahala, Allah bagi banyak sangat-sangat rahmat dan keberkatan yang diturunkan kepada kita kalau kita buat satu amalan yang disuruh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok macam ada soalan lagi. Okey. Selawat. Okey. Okey, tak apa. Tak ada soalan. Okey. Lepas tu, kita tengok apa lagi hadis yang dibawa oleh Imam An-Nawawi rahimahullah seterusnya.
Hadis ni ada yang 1-2 hadis yang lebih kurang je lafaz dan makna dia. Kita ulang tengok. Salat salla marratan wahidah bi ayyi sighah. Itu sebab dari segi terjemahan dekat sini, bukan dari segi terjemahan, dari segi huraian dekat sini, Muhyiddin Masturi kata salat, iaitu selawat itu membawa makna salat sebanyak 1 kali dengan apa-apa sirah. Apa-apa sirah maksudnya dengan apa-apa lafaz selawat. Sallallahu alaihi okey, maksud dia dengan apa-apa selawat, dengan apa-apa sirah, dengan apa-apa sirah dan selawat, dan ia merujuk kepada sirah-sirah ataupun ayat-ayat selawat, lafaz-lafaz selawat yang sahih datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dengan apa-apa sirah itu sebab dalam selawat kita jumpa banyak sirah sebenarnya. Yang saya baca tadi pun sebahagian daripada sirah, selawat-selawat Ibrahimiyah, sebab banyak yang datang daripada Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak ada selawat lain. Maksudnya tidak ada selawat yang dinamakan selawat Jibril, selawat Tafriziyah, selawat Nariyah dan sebagainya. Wallahu alam. Wa rawaina fi sahih Muslim aidan. Kami meriwayatkan di dalam sahih Muslim juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran, sesiapa yang berselawat ke atas aku sebanyak sekali, maka Allah akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Hadis yang lebih kurang sama juga, tetapi lafaznya sedikit berbeza. Sebab yang tadi man salla alayya salatan, yang ni man salla alayya wahidatan. Wahidah maksud sekali lah. Sekali. Tadi salatan, selawat yang jumlahnya sekali. Maknanya lebih kurang. Hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Imam Muslim daripada Abu Hurairah, yang dikeluarkan dalam kitabnya Sahih Muslim. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-341 tu. Wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abdullah ibn Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala awlan nas bi أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي حديث حسن. قال الترمذي وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة وعمر وأبي طلحة وأنس وأبي بن كعب رضي الله عنهم. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Aulan nas, manusia yang paling utama bagi aku pada hari kiamat nanti. Manusia paling utama bagi aku pada hari kiamat nanti, orang yang paling dekat dengan aku, kalau ikut terjemahan dalam kitab kitab Al-Hidayah ini. Aula ini kalau ikut terjemahan di antara terjemahan dalam bahasa Arab adalah yang paling utama. Kita boleh faham bahawa Nabi bagi keutamaan, menjadi keutamaan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti, yang paling dekat dengan dia, aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat ke atas aku. Imam At-Tirmidzi rahimahullah dia kata hadis ini hadis hasan. Imam At-Tirmidzi dia kata dalam bab yang sama juga ada riwayat juga bukan hanya datang daripada Abdullah bin Mas'ud, riwayat juga datang daripada Abdul Rahman bin Auf wa Amir bin Rabi'ah, juga daripada Ammar bin Yasir, dan juga Abi Talhah, daripada Anas bin Malik juga, dan juga Ubay bin Ka'ab. Banyak para sahabat meriwayatkan hadis ini, yang membawa hadis ini ke tingkatan yang lebih baik, lebih tinggi dalam tingkatan kesahihannya. Okey. Hadis ini hasan, kita boleh gunakan maknanya kalau kita nak menjadi manusia yang diutamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi keutamaan ataupun manusia yang hampir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak-banyaklah selawat ke atas Nabi, kita doa kepada Allah SWT supaya Allah turunkan rahmatnya ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tengok takut ada soalan ya. Okey. Kita pergi kepada hadis yang seterusnya. Apa Imam Nawawi kata? Rawaina wa rawaina fi sunani Abi Daud wan Nasa'i wa Ibn Majah bil asanidis sahihah
an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min afdali ayyamikum yawmal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya faqalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu salatuna alayk wa qad aramta qala yaqul balaita. Dalam riwayat lain balaita qal inna Allah harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan Nasa'i dan Ibni Majah dengan sanad-sanad yang sahih daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Aus bin Aus ni sahabat Nabi juga, tapi kita tengok jarang, tak banyak riwayat datang daripada melalui jalan dia, tetapi tidak mengapa selagi mana ia membawa sanad ataupun membawa maksudnya sanad yang datang melalui jalan dia itu sahih, tidak ada masalah. Walaupun kita ketahui bahawa di kalangan para sahabat ada yang sedikit meriwayatkan hadis, ada yang banyak, berdasarkan macam kita sembang dulu, kita sebut dulu bahawa para sahabat dia ada kehidupan dia, ada orang yang rapat dengan Nabi, ada orang yang tak rapat dengan Nabi bukan sebab dia tak nak rapat dengan Nabi, tapi ada kerjaya-kerjaya dia. Ada orang memerintah, ada orang menguruskan peperangan dan sebagainya, ada orang kerja dia menguruskan perniagaan, dalam waktu yang sama menginfakkan hartanya kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang umurnya tak lama dengan Nabi, ada umurnya lama dengan Nabi tapi tak sempat mulazamah, tidak sempat bersama-sama dengan Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk Islam agak terkemudian daripada grup-grup yang awal. Umurnya pun tak panjang mana, tetapi Abu Hurairah banyak bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke mana saja Nabi pergi. Maka dengan sebab itu Abu Hurairah merupakan di antara kita boleh kata ulama sepakat kata Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok, kita jarang jumpa Aus bin Aus, tetapi ia sahabi jalil meriwayatkan beberapa hadis. Ini di antara hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-hari kamu yang lebih baik, maksudnya di antara hari-hari kamu, hari Jumaat itu adalah hari yang paling baik. Kamu mempunyai hari-hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Tetapi hari yang paling baik bagi kamu adalah hari Jumaat. Okey? Fa'akthiru, maka perbanyakkanlah ke atasku daripada selawat-selawat padanya. Maksudnya pada hari Jumaat itu. Minas salah ke atas Nabi SAW. Maka banyakkanlah salawat ke atasku pada hari Jumaat. Sesungguhnya, Nabi kata, maka sesungguhnya. Bila kata maka, bila kita berselawat terus. Bila kita selawat je terus, perkara yang ini berlaku. Apa dia perkara yang berlaku? Maka sesungguhnya selawat-selawat kamu itu dibentangkan ataupun dihantarkan ataupun diberitahu ke atas aku. Maksudnya aku tahu. Makna nak sampai kat sini, maknanya bila kita berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tahu. Nabi tahu bagaimana itu urusan Allah SWT dengan Nabi. Ini perkara gaib. Yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi bagi tahu selawat-selawat yang dibaca, yang diselawatkan oleh para mukminin, para salihin, dibentangkan. Kalau tengok dekat sini dia kata diperlihatkan. Terjemahan kat sini dia kata diperlihatkan. Wallahu alam, ma'rudah ni dibentangkan. Bagaimana sama ada Nabi lihat ataupun Nabi tahu, wallahu alam. Tetapi yang pentingnya selawat itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Nabi tahu. Para sahabat dia kata, ya Rasulullah, bagaimana ia dibentangkan? Ataupun kalau ikut terjemahan dekat dalam hidayah ini, dia kata, bagaimana diperlihatkan kepadamu? Sedangkan kamu telah binasa, maksudnya jasad lah. Itu pemahaman para sahabat pada ketika itu. Kamu telah dimakan tanah, kamu telah hancur menjadi tanah.
Apa Nabi SAW jawab? Nabi kata, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan ke atas bumi. Apa makna mengharamkan ke atas bumi? Maksudnya Allah tidak izinkan ke atas bumi untuk memakan jasad-jasad para anbiya. Bumi tidak boleh menjadi satu tempat untuk menghancurkan jasad-jasad para anbiya seperti mana hancurnya jasad-jasad manusia selain daripada para anbiya. Okey. Jadi ini apa yang Nabi bagi tahu, maknanya jangan peliklah sebab Allah SWT mengharamkan ke atas bumi untuk memakan tubuh ataupun jasad para anbiya. Maka perkataan aramta dengan berbaris di atas ra itu dan berbaris mati huruf mim itu dan berbaris di atas huruf ta itu maknanya aramta dengan bacaan aramta. Qala al-Khattabi, Imam Khattabi dia kata asal dia adalah armamta. Armamta. Armamta ni makna dia asalnya perkataan itu armamta tetapi dibuang satu mim untuk memudahkan bacaan, dia jadi aramta. Dia adalah lugah ataupun bahasa yang memang standard, bahasa yang standard tetapi jarang digunakan oleh orang Arab lah. Maka orang Arab dia menggunakan kalimah lain, contohnya balaita contohnya, tapi aramta ni jarang tapi ada digunakan. Seperti mana kita kata zilta ataupun zalta, ziltu af'al kadha, huruf asal, perkataan asal dia adalah zalaltu. Zalaltu tetapi dibuang, dihazafkan satu lam, dia jadi ziltu. Pada perkara ini banyaklah kalau nak dijadikan contoh di dalam bahasa Arab. Begitu juga dengan apa yang dikatakan sebahagian daripada orang lain, ahli bahasa juga, dia kata bahasa yang bacaan yang lain yang boleh dibaca ialah arammat, bukan aramta. Arammat ada sabdu di atas mim, dan mim itu berbaris di atas, iaitu arammatil izam, iaitu tulang belulang itu telah hancur. Tulang belulang itu telah hancur. Dan ada juga dikatakan dibaca dengan cara yang lain, tetapi yang masyhurnya aramta, ataupun ada kalau ada dengar orang baca arammat pun kita tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah dari segi maknanya. Jadi selawatlah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya selawat itu terus dibentangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ma'rudatun alayya, dekat sini kalau kita tengok ma'rudatun alayya, makna dia malaikat yang pergi bentangkan, malaikat yang diutuskan, diwakilkan oleh Allah SWT itu membentangkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita teruskan dengan hadis yang seterusnya. Allahu Akbar. Dah lari dah. Kejap saya hilang dia punya apa? Okey, kejap. Ini mouse saya ni dah rosak. Saya minta maaf, terpakai pula. Tersentuh tadi. Dia lari jauh sangat. Maaf ya. Kejap. Mana dia? Okey dia. Dah. Okey. Kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang ke-344. Kita masuk kepada hadis 344. Bukan, 343. Hadis ke-343. Wa rawaina fi sunan Abi Daud fi akhir kitabil hajj. في باب زيارة القبور بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Kami meriwayatkan di dalam Sunan Abi Daud dan kitab lain juga dalam bab haji, dalam bab ziarah kubur dengan sanad yang sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu,
Abu Hurairah kata Rasulullah SAW bersabda, jangan sesekali kamu jadikan kubur aku. Jangan sesekali kamu menjadikan kubur aku sebagai tempat perayaan, dan berselawatlah kamu ke atas aku. Maka sesungguhnya selawat kamu ke atas aku itu sampai kepadaku walaupun dekat mana kamu berada, walaupun di mana kamu berada. Tak kisah kamu duduk dekat mana, duduk dekat negara mana, dalam keadaan apa, duduk dalam tanah ke, atas langit ke, dalam sungai ke, apa ke, selawat kamu tetap akan sampai kepadaku. Okey? Itu makna, itu tafsiran dia lah. Nabi kata jangan kamu jadikan kubur aku sebagai tempat untuk kamu melakukan perayaan ataupun apa-apa event, ataupun apa-apa program dekat atas kubur, dekat kubur. Maka selawatkanlah banyak-banyak, selawatkanlah ke atas aku. Maka sesungguhnya selawat-selawat kamu itu sampai kepada aku walaupun kamu dekat mana berada, walaupun di mana kamu semua berada. Hadis hasan. Macam mana perayaan di atas kubur? Sebab kalau tengok dekat tafsiran ini, kalau kita tengok dekat tafsiran ini, perayaan itu merupakan satu keadaan yang dibuat di atas kubur. Kalau kita pergi, kita beramai-ramai, pergi dan membuat upacara-upacara. Pakaian pun pergi bermake up sana, make up sini, pergi ke atas kubur, dan seolah-olah bukan saya bercakap tentang melawat kubur pada hari raya. Bukan, hadis ini tidak bercakap tentang melawat kubur pada hari raya, walaupun orang bercakap banyak tentang melawat kubur pada hari raya. Lawatlah kubur waktu bila pun, kecuali ada 1-2 waktu tegahan tak boleh pergi, tengah malam dan sebagainya. Maka itu sebab ada ilah lah. Pergilah bila pun, sebab ia mengingatkan mati. Nabi kata tudzakirukumul maut, mengingatkan kamu kepada mati. Pergi melawat kubur, tidak ada masalah. Tetapi jangan pergi buat apa-apa majlis di atas itu. Berhias seolah-olah macam pergi melawat, berziarah, macam pergi ke kubur macam biasa. Tidak ada make up, tidak ada apa-apa. Pergi saja. Make up yang biasa-biasa tu tidak ada masalah lah. Tapi bukan berniat pergi tu untuk buat sesuatu upacara apa-apa. Okey? Sebab apa? Hadis ini dibahaskan bersama dengan satu hadis lain yang Nabi kata la taj'alu qabri masjida. Nabi dalam satu hadis yang lain Nabi kata jangan kamu jadikan kubur aku ni sebagai masjid. Maknanya pergi duduk semayang, buat ibadat dekat atas kubur tu kan. Maka bukan doa tidak ada masalah, doa pergi untuk berdoa, berselawat tidak ada masalah, tapi jangan buat apa-apa upacara di atas kubur. Jangan solat di atas kubur. Jangan jadikan kubur itu masjid. Nabi kata jangan jadikan kubur aku itu masjid. Maka ulama kata ai la tattakhidhuhu makanan lil istima', jangan kamu jadikan kubur itu makanan lil istima', tempat untuk kamu berkumpul dan buat perkara-perkara lara. Dan ada hiasan-hiasan yang disebut sini zina, hiasan-hiasan. Warraqs. Baru ni saya terjumpa, saya nak sebut jugalah, sebenarnya takut ada dalam kalangan kita terjumpa juga kan perbahasan tu, walaupun bukan perbahasan, ada satu baru ni lah. Ada seorang bekas pelakon, mungkin dia masih lagi berlakon, dia sebut tentang mungkin pernah dengar orang, saya pun lalu dan ternampak, saya terkejut. Dia kata dia nak buat program macam jom berzina di masjid. Siapa pernah baca dan siapa pernah tengok YouTube tu, dan sebenarnya perkara itu mengejutkan sangat-sangat. Cuma dia seolah-olah dia tanya kepada penemu ramah dalam program itu, dia kata apa yang awak faham tentang zina, dia kata. Apa yang awak faham tentang zina? Lepas tu orang tu jawab, pengacara tersebut, tak silap saya pengacara tu yang program radio talk show dari Singapura. Dia kata zina itu melakukan berhubungan seksual secara haram dan sebagainya lah. Dia bagi tahulah mengikut takrifan yang kita semua faham. Lepas tu pelakon ini dia kata tak, dia kata
Zina itu dia kata makna dia kata juga adalah perhiasan. Dia kata itu sebab dia nak ajak orang berhias ataupun apa program entah dekat masjid. Dia kata itu makna dia kata. Jadi kita pun terkejut, saya pun terkejut sebab dia ada perbezaan sebenarnya di antara zina dan zinah. Yang dia maksudkan dengan perhiasan itu bukan zina tetapi zinah. Zina dengan zai ada harakat, zina. Zina dia tidak ada harakat dekat zai itu. Lepas tu dia tidak ada ta marbutah di ujungnya. Zinah dekat sini, zinah maknanya perhiasan. Zina itulah perbuatan yang terkutuk yang dilaknat oleh Allah SWT. Semoga kita dilindung daripada kita dan zuriat kita terlindung dan umat Islam juga terlindung dari perkara yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah SWT ini. Ya, jauh sangat makna dia, tapi saya tak nak sebutlah siapa dia, tapi kalau terjumpa bahawa kita kena faham. Dah ada orang tegur pun sebenarnya, cumanya ada orang kerana bila tengok video tu dia tak baca pun komen-komen kat bawah. Jadi inilah perkara-perkara yang fitnah yang berlaku di dalam di dalam media sosial. Maka kita ada masa kita sempat kita tegurlah insya-Allah. Maka itulah yang dilarang dibuat di atas kubur, dan mengikut sejarahnya orang Yahudi dan Nasrani, mereka ini suka berhimpun, suka beramai-ramai di atas melakukan ziarah kubur. Suka beramai-ramai melakukan ziarah kubur. Itu sebab sebenarnya bila ada ulama, bila ada orang menegur tentang ziarah kubur pada hari raya ni, sebenarnya nak mengelakkan juga daripada yang pertamanya, jangan khususkan ziarah kubur pada hari raya. Bukan larangan. Bukan larangan jangan hari raya jangan ziarah kubur. Bukan. Jangan khususkan kubur itu diziarah hanya pada hari raya, sebab banyak je yang berlaku orang pergi ziarah kubur pada hari raya je, hari lain dia tak pergi ziarah kubur. Itu sebab kubur itu semak samun dan sebagainya. Ataupun orang lain yang ziarah tapi dia tidak ziarah contohnya. Yang kedua, tak mahu dilihat ataupun manzar ataupun situasi itu dilihat sebagai satu perayaan di atas kubur. Beramai-ramai pergi ke kubur. Sebab ini di antara perkara yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Nabi kata apa dalam satu hadis? Dia kata khaliful yahud wan nasara. Khaliful yahud wan nasara. Bersalah-salahanlah kamu, berbezalah kamu dengan orang Yahudi dan Nasrani. Lepas Nabi kata man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa-siapa yang menyerupai kaum itu maka ia tergolong dalam golongan kaum itu. Na'udzubillah. Kita minta lindung daripada Allah Taala. Itu sebab jangan cepat melenting bila ulama menegur dengan dalil. Jangan cepat melenting bila ulama bercakap dengan justifikasi yang tertentu, supaya walaupun perkara itu kita buat sejak turun-temurun dari zaman sebelum Jepun lagi pun, tidak ada masalah dengan perkara itu kalau ianya tidak menyalahi syariat. Tapi kalau ianya menyalahi syariat dan juga ianya membuatkan kita menyerupai golongan-golongan tidak Islam, golongan Yahudi dan Nasrani, maka kita kena berlapang dada untuk kita faham perkara itu. Kalau nak pergi ziarah kubur pada hari raya, pergilah. Tapi jangan beramai-ramai sangat seolah-olah macam hari tu je lah yang pergi boleh ziarah kubur. Pergi dalam keadaan yang agak teratur, tenang. Boleh melahirkan pada kita keinsafan dan ingat kepada mati. Sebab perangai dan ataupun kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani, mereka ini berhimpun ramai-ramai untuk pergi ziarah kubur. Tapi teruskanlah, saya bukan menegur secara total dan mutlak tentang ziarah kubur pada hari raya, tetapi kena kita fikir dan kita kena ada keinsafan tentang perkara itu. Maka kita kena uruskan dengan baiklah. Kita kena uruskan dengan baik supaya kita tidak menyamai golongan-golongan kufar. Dan mereka orang Yahudi dan Nasrani ni apa mereka buat? Mereka yashtariluna billahi wa tarba. Tapi mereka ni lagi teruk lah. Mereka siap buat perkara yang lara. Dengan ada tarb, dengan ada muzik dan gendang dan sebagainya. Dan Nabi Muhammad SAW melarang umat dia daripada melakukan perkara itu. Itulah di antara ulasan ataupun huraian kepada hadis itu. Ya, Puan Intan, memang jauh makna dia, tapi dia jauh makna ni bagi kita yang belajar insya-Allah, tapi dia takkan jadi jauh makna dia
bagi orang yang mungkin tidak tahu. Jadi kita harap-harap masing-masing kita dapat terus cari ilmu, insya-Allah. Dapat terus cari ilmu supaya kita terhindar daripada perkara-perkara yang yang tidak betul. Puan Amnira Suhana, ada soalan ke? Ustaz. Ya. Setiap kali orang pergi umrah ataupun haji kan, kita biasa cakap dekat orang macam sampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pergi ziarah makam baginda Rasulullah kan. Tapi ada yang saya dengar kalau kita tak kirimkan salam pun kepada orang, kita masih boleh berselawat dari jauh sebenarnya. Ustaz, mohon. Itu sebab soalannya begitu kan. Itu sebab mengirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya saya tak jumpa dalilnya. Sebenarnya saya tak jumpa dalil, sebab kita dari jauh kan ada hadis tadi kita dah baca dah tadi, kita selawat ke atas Nabi, ucapkan kesejahteraan ke atas Nabi tu dekat mana kita ada pun boleh, tidak ada masalah. Kejap, kalau saya boleh cari kejap. Irsalus salam, hukum irsalus salam Nabi ma'adzahibin. Kejap, saya baca teruslah. Ini ada fatwa. Hadzal fi'l, dia kata hadzal fi'l ghairu masyru'. Itu yang kadang-kadang bila kita nak sebut ni Allahu Akbar. Ini antara ujian saya jugalah bila kita pernah cari dah. Cuma bila ditanya saya nak kena check balik semula sebab nak dapat kepastian betul-betul lagi. So memang dalam Darul Ifta ni pun yang Salih Munajjid ni pun dia kata ada seorang tanya soalan, apa hukum menyampaikan salam, mengirimkan salam, irsalus salam ma'al hujjaj. Apa hukum mengirimkan salam bersama-sama dengan orang-orang yang pergi kepada buat haji ataupun kita kata umrah lah. Ada umrah, ada haji, tak kisahlah. Yang penting pergi ke Mekah. Apa hukum kirim salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ayat dekat sini dia kasar sikit lah, tapi saya bacakan je lah. Saya bacakan je. Dia kata, hadzal fi'l ghairu masyru'. Dia kata, perkara ini, perbuatan ini tidak disyariatkan. Dia kata, walam yakun hadza min fi'li ahli al-qurunil fadilah. Dia kata, perkara ini tidak pernah dibuat oleh orang-orang yang duduk pada kurun-kurun yang terbaik itu. Wala uqala'il muslimin. Dan tidak pula orang-orang yang berakal dalam kalangan orang Muslim. Maknanya yang buat ni orang yang tak berakal lah, tapi kita tak nak kata macam tu, bukan saya yang kata. Ini boleh cari dalam internet, ada. Memang Darul Ifta fatwa dah ada, ulama-ulama berfatwa. Sebab tak ada dalil, tidak ada dalil. Itu maksudnya tidak ada datang dan sampai kepada kita para sahabat mengirimkan salam kepada sahabat yang lain yang berada di Madinah contohnya untuk sampaikan kepada Nabi. Lepas tu dia kata li'annahu yumkin li ayyi ahadin ay yusallima 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyi makan kan. Dia kata mungkin boleh je setiap orang Muslim untuk memberi salam ke atas Nabi walaupun dekat mana dia berada. Ya. Dan dia kata waqad takaffala Allah Ta'ala bitawsili hadha salam ma'a malaikatin ja'ala Allah hadha al-amr wazifatahum. Dan Allah sendiri telah memberi tanggungjawab untuk menyampaikan selawat dan salam ini, yang mana Allah dah adakan malaikat. Allah dah wujud dan cipta pun malaikat untuk buat kerja ni. Lepas tu fa inna man yusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyi makan fa inna salamuhu sayasil yaqinan. Siapa-siapa yang memberi salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bila-bila dekat mana pun dia berada, maka salam itu akan sampai secara total, secara tepat, secara sahih. Sebab hadis-hadisnya dah warid, hadis-hadisnya kita dah baca dah, sahih, hasan, semua ada. Maka tidak ada amalan yang seperti itu pada kurun-kurun yang sebelum ini. Okey, saya baca satu lagi dalam fatwa dalam Islam Web. Isu sekarang ni ada orang kata takkan tak boleh kot. Dia bukan isu tak boleh. Kalau ianya tidak ada dalil, tidak ada amalan dekat dalam golongan generasi terdahulu, maka kita tidak ada sumber daripada generasi terbaik yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirkan.
Dalam hadis dalam Islam web pula dia kata fas-shawab annahu la yushra' ay yutlab mimman zara masjidan Nabi sallallahu alaihi wasallam min mu'tamir aw ghairihi ay yuballighahu sallallahu alaihi wasallam assalam. Dia kata yang benar, dia kata tidak disyariatkan untuk kita pesan ataupun kirimkan siapa-siapa yang ziarah Masjid Nabi, tak kira lah orang tu pergi haji ataupun umrah, untuk menyampaikan salam kita. Tapi ada dia kata, ujung sekali dia kata waqad dhahaba ba'dul ulama ila mashru'iyyati mithla hadha as-sani'. Dan telah sebahagian para ulama dia kata boleh, dia kata sebahagian para ulama dia kata boleh. Az-Zubaidi dalam syarah Ihya dia kata wa in kana qad usiya bi tablighi salam min ahadi ahbaihi falyaqul ba'da ad-du'a al-madhkur assalamu alayka ya Rasulullah min fulan. Ada ulama dalam kitab Az-Zubaidi syarah kepada Ihya Ulumuddin, dia kata boleh, dia kata. Lepas tu ruya dhalika an Umar bin Abdul Aziz kana yubarrid al-barid min Syam yaqulu sallim li ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat kata Umar bin Abdul Aziz pernah kirim benda ni lah, pernah kirim salam. Ibnu Jauzi pernah sebut dalam kitab Muthirul Azm. Tapi yang dibuat yang Umar Abdul Aziz, tabi'in. Tapi apa yang disandarkan kepada Umar Ibn Aziz, dia kata wa ma nasabahu ila Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dzakarahu Ibnu Jauzi fi Mathiril Azm as-Sakin wa lam yadhkur lahu isnadan. Nampak tak? Ada riwayat yang kata Umar Abdul Aziz kirimkan salam tu, tapi dia hanya cerita, tidak ada sanad. Dia hanya cerita, dia tidak ada sanad. Jadi akhirnya ini yang kita kata, yang saya selalu sebut tadi. Memang ada ulama kata boleh, tetapi khilaf ini, kalau saya nak kata khilaf, kalau kita nak kategorikan dalam khilaf mu'tabar, dia tak sampai kepada khilaf mu'tabar, sebab yang kata boleh itu tidak ada dalil. Yang bawa mari cerita dan riwayat kata Umar bin Aziz kirim salam tu pun, melalui surat tu pun tidak ada dalil, tidak ada sanad. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya saya melihat kepada kadang-kadang kalau orang ni kawannya ramai, dah 30 orang, 40 orang kirimkan salam, agak-agak macam mana dia dekat depan masjid dekat depan kubur Nabi tu. Yang ni kita kata bila duduk dekat depan kubur Nabi tu, kita ada apa sebenarnya? Kita selawat kata Nabi satu hal yang disuruh, walaupun tidak depan kubur Nabi. Tetapi kalau duduk depan kubur Nabi, dah lah masa dekat depan kubur Nabi tu tak banyak pun. Dan kita pun duk baca Assalamualaikum ya Rasulullah daripada fulan bin fulan, duk baca pula nama. Satu kerja pula kepada kita, sedangkan kita duduk depan tu, kita disuruh untuk kita berselawat ke atas kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa-siapa yang tidak ada kesempatan untuk pergi ke Mekah dan Madinah, kena faham betul-betul benda ni. Jangan rasa terpinggir. Jangan sesekali rasa terpinggir kalau kita tak sempat nak kirimkan salam kepada Nabi. Kalau kawan-kawan kita pergi ke umrah dan haji, jangan rasa terpinggir langsung, sebab memang kita boleh selawat dan salam kat atas Nabi dekat mana kita ada, bila masa kita boleh. Kita boleh berselawat. Wirda Arnan, ada nak tanya soalan ke? Okey, mungkin tertekan. Okey. Saya nak tengok dulu kat atas ni, kejap. Okey. Jadi Puan Amnira, boleh nampak, boleh faham, maksudnya memang ada orang buat, tetapi perkara itu tidak dimasyru' ataupun tidak disyariatkan untuk kita buat, dan tak ada dalil ataupun tidak ada riwayat atau asal datang daripada generasi yang paling bagus yang Nabi kata tu, sahabat dan tabi'in, tak ada benda ni, kecuali ada satu riwayat disebut oleh di dalam kitab yang saya sebut tadi tu, Wathirul Azm tadi tu, dia kata ada riwayat daripada Umar Abdul Aziz, tapi tidak disertakan dengan sanad. Jadi kalau tak ada sanad, kita tak boleh nak telusuri sejauh mana kesahihan riwayat itu. Ustaz, kalau kita sentiasa berzikir, perlu ada wuduk ke? Zikir ni sebaiknya ada wuduk lah.
zikir sebaiknya ada wuduk lah. Tapi tak ada wuduk pun tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi baca Quran dan baca hadis, membaca Al-Quran dan membaca hadis lebih utama untuk kita ada wuduk. Itu ada adab yang biasa kita tengok, kita dah jumpa dah sebelum ni pun. Nabi pun sendiri dia tak suka nak berzikir kalau tidak atas taharah, tidak ada wuduk. Jadi zikir biasa, zikir-zikir tidak ada masalah sebenarnya, tapi lebih baik ada wuduk. Tapi kalau nak baca Quran dan hadis Nabi itu juga zikir, itu lebih utama untuk ada wuduk. Okey. Ya, saya rasa ia agak membebankan lah. Saya rasa, wallahualam. Itu sebab kadang-kadang bila kirim doa, saya lebih kepada tak apa, doa yang baik-baik je untuk kami kalau nak doa. Kalau tak apa, fokus. Saya lebih suka untuk minta untuk orang pergi haji dengan umrah ni, dia fokus untuk diri dia. Dia fokus untuk diri dia. Kalau dia rasa nak doa untuk kita, dia tak perlu minta tanya kita pun apa kita nak doa. Dia doa jangan kebaikan untuk kita. Kalau dia kenal kita. Tapi kalau dia nak minta kita nak kirim, tidak ada masalah minta doa tu. Itu sebab kadang-kadang bila kita duduk dalam tradisi ini, tu yang timbul isu dulu ada value doa tu. Value doa, upah doa dan sebagainya. Maka perkara-perkara tu yang kita boleh je minta orang lain doakan kita dekat Mekah, tidak ada masalah, tapi jangan terlalu banyak sehingga kadang-kadang membebankan orang lah. Wallahualam, saya nampak benda tu, wallahualam mungkin saya silap, tetapi kita boleh fikir sendirilah. Ustaz, maaf, kadang-kadang orang yang pergi umrah ataupun haji ni, orang siap tulis kat kertas tu, ambil gambar kat tabah, dan baca, macam tu lah, kiriman-kiriman yang terlalu banyak tu. Macam mana? Ya Allah. Faham. Benda tu yang sebenarnya kadang-kadang orang yang pergi haji ni pun kadang sampai tahap mungkin dia aku nak pergi senyap-senyap lah, tak payah bagi tahu siapa-siapa, sebab nanti kalau pergi macam-macam pula doa nak bagi. Siap kadang-kadang tu siap print bagi. Sekarang ni dah ada WhatsApp kan, jenuh kawan tu duk scroll WhatsApp dekat depan Kaabah ke apa semua, duk baca doa untuk orang lain. Doa untuk orang lain ni bagus sebenarnya. Yang bagus sekali doa kepada orang lain dalam keadaan dia tak tahu. Itu yang paling bagus. Tapi kalau kita nak doakan, mungkin kawan-kawan rapat kita, BFF, letaklah F banyak mana pun kat tepi, kat ujung tu, mungkinlah kita nak doa, tidak ada masalah lah. Tetapi jangan melampau lah. Jangan melampau dan sampai menyusahkan orang. Jadi berdoalah kita dekat mana pun, insyaAllah. Memang ada keberkatan dan kelebihan berdoa di Masjidil Haram, sambil kita tawaf dan sebagainya. Memang ada kelebihan-kelebihan, tetapi jangan sampai menyusahkan orang lah, insyaAllah, supaya kita berada dalam kerangka pengamalan yang baik. Kerangka pengamalan yang betul. In general je boleh ke? Saya sampai salam daripada mereka yang berkirim salam kepadamu, wahai Rasulullah. Boleh je, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kan kita bincang tadi, mengirimkan salam tu sendiri tidak disyariatkan. Maksudnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Jadi kalau soalan ni kata in general boleh ke saya sampaikan salam? Wallahualam, saya ni satu manusia yang wallahualam, saya tak berani. Kalau tak ada dalil, saya tak berani nak kata ya. Saya tak berani nak kata boleh. Yang saya boleh kata boleh adalah semua orang pakat berselawat dekat mana dia ada. Siapa-siapa pun terus berselawat dan ucapkan salam kat atas Nabi dekat mana dia berada. Okey, boleh saja minta doa, saya minta mereka mohon baca dan niatkan sendiri, dan itulah yang terbaik. Wallahualam, itulah kita doa. Kalau tu kata, kalau macam ni. Mungkin ada orang yang duduk dalam keadaan susah sangat-sangat, dia rasa kehidupan dia teruk, dia uji, mungkinlah dia bolehlah tanya orang kawan-kawan dia, minta tolong doa ke apa ke tu. InsyaAllah boleh, tidak ada masalah, tetapi jangan jadikan benda tu secara melampau, satu. Yang keduanya, kalau kita kita dalam keadaan kita susah, sebenarnya kita tak perlu nak pergi ke orang, sebenarnya kita terus kepada Allah SWT. Merayu terus kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Bukan kata tak boleh, tapi itu yang lebih utama, insyaAllah. Yang keduanya, kalau orang yang pergi umrah dan pergi haji itu datang dekat kita dan tanya kita secara personal, kata siapa-siapa nak aku doakan tu, bolehlah tulis ke apa. Yang tu tak apalah, mungkin pada dia tidak menyusahkan. Itu insya-Allah mungkin di antara amalan kebajikan yang dia nak buat. Dia nak buat kepada orang lain juga, tidak ada masalah, insya-Allah. Tetapi jangan lebih-lebih lah, supaya kita berada di dalam kerangka pengamalan syariat yang betul. Okey.
Kejap, saya boleh lajak ke ni? Dah 36, 9:36. Boleh start silakan. Boleh Boleh okey. teruskan, yes. Okey, lepas tu kita masuk kepada hadis yang seterusnya. Wa rawaina fihi aidan bi isnadin sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah aidan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ma qala ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Kami meriwayatkan di dalamnya juga dalam sanad yang sahih di dalam dalam kitab yang sebelum ni, kitab apa? Kitab yang sebelum ni kitab kitab Sunan Abi Daud. Kami meriwayatkan dengan sanad daripada Abi Hurairah dalam kitab Abi Daud juga, dalam Sunan Abi Daud dia kata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang Muslim, tidak ada seorang pun yang memberi salam ke atas aku kecuali Allah mengembalikan ke atas aku ruh aku sehingga aku menjawab kembali salam mereka. Dia tak sebut pun kena pergi umrah ke, siapa yang melawat kubur aku ke, Nabi tak sebut. Hadis ini martabatnya hasan. Hadis ini martabatnya hasan. Nabi kata apa? Nabi kata tidak ada seorang pun yang memberi salam ke atas aku kecuali Allah mengembalikan kepadaku ruh aku sehingga aku boleh, sehingga aku menjawab salam. Menjawab salam mereka itulah. Menjawab ke atasnya salam yang dia bagi salam ke atas aku. Okey. Jadi apa maknanya mengembalikan roh itu, ada ulama kata makna je membuatkan aku boleh berkata-kata. Aku boleh berkata-kata, tapi ialah kita nak faham macam mana Nabi dah meninggalkan, tapi itulah perkara gaib yang kita kena imani. Yang pentingnya selawat yang kita selawat kata Nabi dibentangkan ke atas Nabi. Okay. Ucapan salam kita ke atas Nabi sampai kepada Nabi dan Nabi jawab pun. Kalau kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah ni sekarang ni, okey, ambil masa 2-3 saat. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yakinlah bahawa salam kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang kita sayang tu, dan Nabi jawab. Nabi jawab salam kita itu, insya-Allah. Okey. Itu hadis, itu riwayat yang nombor hadisnya berapa tadi? Kita tengok tadi tu. Hadis yang 344. Okey. Sekarang kita masuk kepada bab yang seterusnya. Tak jumpa lagi kata-kata Imam Nawawi berkaitan dengan selawat ni. Tak apa, sabar Harap-harap sesi depan pun kita masuk lagi kita sempat masuk. Kalau tak sempat masuk, kita tengok rakaman lah, insya-Allah. Jadi saya masuk untuk bab yang ni boleh sikit. Satu hadis ni saya masuk satu hadis ni, lepas tu kita berhenti dan kita sambung sesi depan, insya-Allah. Sebab tengah hari ni orang nak masuk kerja satu, lepas tu hari mungkin panas, ada orang rutin nak baca Quran ke apa ke, nak kemas rumah ke apa. Saya baca satu hadis ni, lepas tu kita berhenti, insya-Allah. Babu amrin man dzukira indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-salah alaihi wa taslim sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan arahan kepada sesiapa yang bila disebutkan kepadanya ataupun dia dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, maka dia disuruh untuk mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rawaina fi kitab at-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Qala at-Tirmidzi hadithun hasan. Kami meriwayatkan di dalam kitab at-Tirmidzi rahimahullah daripada siapa? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terlungkuplah hidung seorang lelaki itu ataupun seseorang itu. Ini terjemahan literal. Raghima anfu rajul, ini righam ini makna dia tanah. Righam ini makna dia tanah. Rugham makna dia tanah. Anf itu hidung lah, hidung. Rajulin, rajul, seorang lelaki. Dalam hadis ini bukan seorang lelaki sajalah, tak kira siapa lah, tak kira siapa. Maknanya terkena tanah hidung seseorang itu. Itu makna literal. Makna terjemahan yang biasa, ada juga orang terjemahkan celaka.
ada orang terjemah teruk sangatlah dia ni. Maksudnya teruk dia ni. Perkara yang wajib dia buat, perkara yang sepatutnya dia buat tapi dia tak buat. Okey. Sebab macam ni ada satu orang rahimahullah, maksudnya kita harapkan Allah orang bagi dia terus hidayah sebab individu ni dia masih lagi mencari tentang Islam. Bukan mencari, dia dah faham dah Islam, pakai tudung dan sebagainya, tetapi kadang-kadang ada ujian datang kepada dia rasa ragu-ragu, dia rasa tak yakin contohnya dengan beberapa perkara berkaitan dengan Islam. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah makin okey. Kita sama-sama doa kepada beliau supaya istiqamah dengan Islam yang dia faham secara betul. Dia kata dia terjumpa satu terjemahan. Dia jumpa hadis ini dan dia jumpa satu terjemahan. Ada orang dia agak sinis bila dia dengar kenapa Tuhan kata tabbat yada, kan? Kenapa Tuhan kata celakalah tangan Abu Lahab? Kan? Dia tak tahu apa Abu Lahab kata dekat Nabi. Kadang-kadang ada orang dia baca je terjemahan tabbat yada Abi Lahabin wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan bila nampak terjemahan Allah kata celakalah kedua tangan Abu Lahab, itu sebab gunanya belajar tentang Al-Quran, tadabbur sikit, tahu sebab turun ayat. Sekurang-kurangnya kita baca, kita faham. Sebab ayat itu turun sebab apa? Sebab Abu Lahab kata apa dekat Nabi? Tabban laka sa'iral yaum. Abu Lahab lagi teruk, dia kata apa? Dia kata celakalah kamu seluruh hari ni, dia kata dekat Nabi. Jadi bukan kita kata Allah berbalah dengan Abu Lahab, tak. Allah menjaga dan membalas balik apa yang Abu Lahab kata. Dan Abu Lahab dia hanya kata celaka, tapi dia manusia, dia tak mampu nak buat apa-apa. Tapi Allah, bila Allah kata celaka, Allah mampu menurunkan, maha mampu menurunkan segala balasan yang teruk kepada Abi Lahab. Jadi itu terjemahanlah. Jadi kalau sesungguh orang dia nampak macam apa Allah cakap macam ni, kenapa? Kita kena faham konteks dan konsepnya. Jadi bila ada terjemahan terhadap raghima anfu rajuli ini dengan perkataan celaka, saya kata macam ni sebenarnya. Mungkin terjemahan tu agak kasar sikit. Kalau nak terjemah mungkin kita kata teruklah seseorang itu apabila disebutkan nama Nabi Muhammad SAW pada dia, ataupun dia dengar orang sebut tentang nama Nabi Muhammad SAW tetapi dia tidak berselawat. Sebab sebagai hak tanggungjawab seorang Muslim, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad SAW disebut, kita kena berselawat. Kita kena berselawat, kita kena hormat, kita berselawat. Kita kena berselawat bukan hanya melepaskan kita punya tanggungjawab, tetapi kita juga dapat pahala dengan selawat tu. Kita buat tanggungjawab dan dapat pahala. Jadi terjemahannya kita boleh kata teruklah orang itu, teruklah seseorang itu kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW di sisi dia ataupun dia dengar dan dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak faham tadi perkataan yang orang Arab guna, raghima anfu rajulin tu, maksudnya kalau kita kata bahasa kampungnya tertomuh, tersembam manusia itu di atas tanah, hidungnya kena tanah. Maksudnya bagaimana keadaan orang yang begitu? Bagaimana keadaan situasi seorang yang dah tersembam di atas tanah? Teruklah. Teruk, jatuh tersembam. Kalau jatuh mengelepek, orang kata jatuh terduduk, maksudnya jatuh pelan-pelan tak apa. Tapi kalau tersembam muka di atas tanah dengan ada kesan tanah lagi dekat muka dia, maka menggambarkan satu keadaan yang teruk bagi seorang lelaki, seseorang yang bila disebut nama Nabi Muhammad SAW padanya ataupun dia dengar tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Imam Tirmizi dia kata apa? Hadis ini hasan. Maka kita ingat, pertama kita kena sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kita kena perbanyakkan selawat kita kepada Nabi Muhammad SAW pada hari Jumaat. Yang ketiga, kita kena dan ingat sungguh-sungguh kalau kita disebut ataupun kita dengar nama Nabi itu disebut, maka kita kena berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Okey. Jadi kita harap Allah bagi kita sentiasa sedar dan peka dengan perkara-perkara yang membuatkan kita menjadi manusia yang baik
dan kita peka dengan segala ibadat yang boleh memberikan kita banyak pahala di sisi Allah SWT, dan kita mohon daripada Allah SWT hindarkan kita daripada riak dan khususkan kepada kita keikhlasan untuk kita beramal sentiasanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair al-fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas pengusian ilmunya, mengungkap soalan yang cukup jelas sebab kita semua tentang selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Ustaz, kita akan jumpa lagi para jemaah sekalian pada hari Jumaat.